إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah, sidang jemaah yang beriman sekalian, marilah kita sama-sama mengangkat takwa kita pada bulan Ramadan ini. Dalam arti kata, kita sentiasa mengejar ibadat, yaitu ibadat siam, qiyam, dan juga kita jauh perkara-perkara yang membatal atau merosak ibadat kita. Semoga ibadat kita semoga takwa kita dapat menyelamat kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala izin bagi kita dapat kita menunaikan kewajipan kita, yaitu salatul Jumaat. Dan juga hari ini adalah hari Jumaat, sebaik-baik hari dalam seminggu. Dan bulan ini juga adalah bulan Ramadan, sebaik-baik bulan dalam setahun. Maka dipenuhi dengan berbagai-bagai nikmat dan melimpah rahmat kepada kita. Maka kita nasib baik yang berharga, yang mana Allah Subhanahu wa taala dapat memanjangkan umur kita, dapat kita menunaikan ibadat dalam bulan Ramadan yang sempurna. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan barakah, bulan istimewa, bulan banyak kelebihan fadilat-fadilatnya, tidak sama bulan yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan kita begitunya berharga, dapat kita menunaikan kewajipan kita, sama ada bentuk fardu dan juga bentuk sunat. Maka sayangnya setengah manusia mereka puasa dalam bulan Ramadan hanya lapar dahaga sahaja, dengan sebab mereka masih lagi menunaikan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setengah manusia mereka tidak puasa, mereka tidak sembahyang, dan mereka juga tidak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya hidup mereka hanya kerja, makan dan lain-lain sahaja. Dan juga setengah manusia mereka tidak puasa, mereka tidak makan, dan juga mereka sanggup mengejar benda-benda yang haram. Itu sangat ruginya hidup mereka di dunia ini, seterusnya di akhirat nanti. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan diturun Al-Quran kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala turun Quran dalam bulan Ramadan untuk kita semua manusia. Apabila sebut Quran, maka kita dapat mengambilkan bagaimanakah hidup kita,
semenjak kita awal sampai di hari ini, berapa kalikah kita khatam Al-Quran? Dan dalam bulan Ramadan ini juga berapa surah, berapa juz, berapa ayat kita sudah baca daripada bulan Ramadan. Tengah pada setengah mereka tidak sempat nak baca Al-Quran dengan sibuk kerja dunia. Dan setengah pada setengah manusia juga tidak dapat baca Quran dengan tidak pandai baca Quran. Oleh itu, banyaklah kita dengar Al-Quran, dan juga banyaklah kita dengar Quran seumpamanya di waktu malam solat tarawih. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan ibadat. Sama ada ibadat siang hari, ibadat qiyam waktu malam, dan juga i'tikaf dan sebagai seumpamanya. Adakah ibadat kita yang mana kita berlaku sehari-hari, adakah Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kita atau tidak? Sebab amalan kita yang mana ibadat kita sehari-hari, di manakah kita ambil seumpama ibadat kita? Daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lain. Jikalaulah ibadat kita tanpa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua perkara. Yang pertama, ibadat kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala yang kedua, ibadat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikut sunnah, maka amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga bulan maghfirah, bulan banyak doa, bulan banyak zikir, taubat dan sebagainya. Dan juga di dalam bulan ini juga banyak manakah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita sebagai orang-orang mukmin sentiasa kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyinya wazkurullaha katsira. Orang-orang mukmin sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seumpama semungkin-mungkin banyak. Dengan sebabnya orang-orang munafik mereka zikir kepada Allah hanya sikit sahaja, dan manakala orang kafir mereka tidak langsung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Ramadan ini bulan banyak taubat, banyak dosa, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita renungkan bagaimanakah hidup kita sehari-hari, banyak manakah dosa kita kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak manakah kesilapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan ibu bapa, dosa kita dengan saudara-saudari dalam kampung dan seumpamanya. Oleh itu, peluang bagi kita yang mana kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini, tempatlah kita banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Ramadan ini adalah bulan buat kebaikan, kebajikan dan juga bulan bersedekah. Cuba kita tilik banyak manakah harta kita yang kita sudah belanja di dalam Allah Subhanahu wa taala. Berapakah benda-benda ataupun duit-duit yang kita sedekah dalam bulan Ramadan ini. Ingatlah, sedekah dalam bulan Ramadan pahalanya berganda-ganda dengan bulan yang lain. Dan juga kita banyak sedekah. Sedekah ini juga dapat menyejukkan kita dalam kubur nanti. Sidang Jumaat yang dihadiri sekalian, jauhilah kita dari kejahatan. Janganlah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan dengan tidak ada harga dan juga sia-sia. Rebutlah kebesaran Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang mukmin
orang-orang mukmin yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatil sayatin." Maksudnya, apabila sampai di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu syurga, dan juga Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka, dan juga Allah Subhanahu wa taala ikat syaitan dan sebagainya. Oleh yang demikian, janganlah kita mungkin yang mana Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga, kita sentiasa kekatuk pintu syurga dengan kita tidak buat langsung ibadat-ibadat kita dalam bulan Ramadan. Dan juga tidaklah kita dibukakan pintu neraka yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah katuk pintu syurga dengan kita sentiasa mengerja perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidaklah kita melepaskan syaitan yang mana Allah Subhanahu wa taala ikat syaitan dalam bulan Ramadan. Kita hanya sentiasa ikut hawa nafsu, dan juga kita membawa akhlak-akhlak yang buruk dan sebagainya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan kita sudah maklum bahawa bulan Ramadan begitunya banyak makanan dan juga banyak minuman dan juga banyak tepung-tepung dan sebagainya. Itu kemudahan bagi orang-orang yang berpuasa. Tetapi sayangnya, setengah manusia mereka makan melampaui sehingga tidak sempat menunaikan ibadat waktu malam. Setengah manusia mereka makan begitunya banyak sehingga dapat menambahkan penyakit, seumpama darah tinggi, kencing manis, sakit lutut, lenguh urat dan sebagainya. Setengah manusia ingin makan tu makan ni, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak izin bagi kepada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan tarik nikmat-nikmat mulut, nikmat-nikmat gigi, tidak sempat dia makan dalam bulan ini. Dan juga setengah manusia ingin membaca Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tarik nikmat matanya, tidak sempat lihat Quran dan sebagainya. Dan juga setengah manusia ingin mendengar Quran, mendengar nasihat, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga tarik telinga mereka, tidak dengar apa-apa sahaja. Dan juga setengah manusia Allah Subhanahu wa taala sudah ambil akal fikiran mereka. Mereka hidup seperti budak-budak kecil dan kanak-kanak. Dan juga setengah manusia mereka ingin menuju buat ibadat ke masjid, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tarik kesihatan mereka. Mereka hanya berada di atas katil, berada di atas lemek, dan juga berada di atas tikar seumpamanya. Maka alhamdulillah, kita yang mana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sihat dan juga masa peluang bagi kita. Dan juga begitulah nikmat-nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala akan tarik nikmat kita umpamanya. Dan juga sekarang kita masih lagi nunggu-nunggu bilakah Allah Subhanahu wa taala akan tarik nyawa kita, akan ambil roh kita. Maka di situlah kita akan tinggal di dunia. Maka di sinilah kita akan tinggal rumah, anak, isteri dan sebagainya. Oleh itu, sebelum Allah Subhanahu wa taala akan tarik nyawa kita, banyaklah kita, rebutlah kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini, Ramadan ini. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tarik nyawa kita, di manakah kita akan pergi? Tidak lain, tidak bukan, iaitu di alam barzakh, iaitu di alam kubur. Maka banyak manakah pahala kita yang kita sedia untuk berada dalam kubur nanti?
Tidak lain, tidak bukan, melainkan kita banyak-banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Banyak ibadat, banyak amalan, maka senang kita di dalam kubur nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillah ya minal muslimin wa laqna minat thayyiban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'da, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jemaah jadi kasihi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu 23 kita berada dalam bulan Ramadan. Maka tidak berapa hari lagi Ramadan akan pisah kita. Ramadan akan tinggal kita. Dan juga bagaimanakah ibadat kita awal Ramadan sampai hari ini? Adakah Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kita dengan 100%? Itu terhenti di atas kita masing-masing. Kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah akan terima amalan-amalan kita. Dan juga kita sudah maklum bahawa 10 akhir Ramadan maka ada pula satu ibadat, iaitu ibadat iktikaf dalam masjid. Cuba kita renung, iktikaf kita pada tahun ini di masjid manakah kita beriktikaf, ataupun kita masih lagi iktikaf di rumah? Maka di bulan Ramadan ini juga, bagaimanakah kita mengakukan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sampai 10 akhir Ramadan, beliau sentiasa berada dalam masjid. Beliau sungguh-sungguh ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau tahu dalam 10 akhir Ramadan akan ada satu malam yang malam istimewa. Kita sudah maklum kata bahawa malam itu iaitu malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah firman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Dia kata apabila kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul malam itu Lailatul Qadar turun kepada kita. Maka pahala kita, ibadat kita, perbuatan kita begitunya banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, iaitu 1000 bulan. Kalau kita hitung, kita kira berapa ke 1000 bulan? Tak lain tak bukan iaitu 83 tahun. Iaitu kita turun modal kita dengan turun tenaga orang kita demi untuk tidur di masjid, tunggu-tunggu malam Lailatul Qadar. Bahkan tidur sahaja pun dapat pahala bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi kita berada dalam masjid, banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitunya pahala banyak bagi kita. Oleh itu, kita sudah maklum bahawa kita hidup sehari-hari, pahala di antara pahala dengan dosa, yang manakah lebih banyak?
Kalau kita jawab bila bulan Ramadan, begitunya pahala kita banyak dalam bulan Ramadan. Tapi apabila lain daripada bulan Ramadan, bagaimanakah ibadat kita? Pahala kita banyak mana? Nah, kalau kita tengok, mesti jamin kita banyak dosa-dosa. Nah, yang mana kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peluang kita, perusahaan kita, okat kita yang sebelum Ramadan akan tinggal kita, marilah kita banyak mungkin kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan juga kita banyak selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.